Saya suka menyentuh secara khususnya adalah berkaitan dengan penyediaan rumah ibadat dan tempat keagamaan di kawasan perumahan yang kita tahu ada piawannya, termasuklah kemudahan masjid, surau, tokong, kuil, gereja ataupun gurdwara, dan piawan-piawan penyediaannya termasuklah jemaah-jemaah ataupun penganut-penganut yang berbeza-beza jumlahnya mengikut keperluan-keperluannya sebagai piawan, dan juga keluasan-keluasan minimum rumah-rumah ibadat tersebut, dan sehingga ke peringkat bagaimana jarak dalam bentuk minit ataupun dalam bentuk meter ataupun kilometer, jarak-jarak yang tertentu. Kerana saya melihat dia ada juga sensitivitinya. Saya mempunyai pandangan ataupun cadangan kepada kementerian bahawa sebaiknya rumah-rumah ibadat ini dapat diletakkan pada tapak yang berbeza. Contohnya rumah ibadat Islam berbeza dengan rumah ibadat tapaknya dengan rumah ibadat yang bukan Islam. Kerana saya melihat ada beberapa sensitivitinya, termasuklah kita tidak mahu apabila berlaku, kita tahu yang kita nak hidupkan adalah keharmonian kepelbagaian kaum dan anutan agama. Tetapi kita tidak mahu ada ketajaman apabila rumah-rumah ibadat ini berada pada satu lot yang sama, kerana mungkin akan melibatkan bunyi-bunyian, pembesar suara dan sebagainya yang akhirnya mungkin akan menimbulkan sedikit ketidaktenteraman ataupun menjadi konflik di kawasan tertentu. Saya ingin mengambil ini sebagai satu rujukan, sebagai contoh di kawasan saya, yang mana pembangunan pembangunan Canary Garden di Bandar Bistari Kelang, yang mana pada baru-baru ini juga menjadi satu isu yang tercetus, walaupun ini adalah di bawah Majlis Perbandaran Kelang tetapi bersepadanan dengan Majlis Perbandaran Kuala Langat, yang mana baru-baru ini apabila dinaikkan banner untuk pembangunan kuil ataupun rumah ibadat Hindu, yang mana kawasannya benar-benar walaupun di kawasan Canary Garden ini tapi benar-benar berada di kawasan perkampungan Melayu Islam. Saya tak menafikan keperluan untuk penganut agama Hindu di kampung Air Hitam, tetapi jaraknya agak jauh. Jadi ini menimbulkan juga kerisauan kepada masyarakat Islam di situ, dan bantahan-bantahan yang saya kira ada kebenarannya, dan saya melihat walaupun tapak ini sebenarnya adalah tapak institusi dan juga kemudahan awam, dan juga diluluskan secara dasar untuk pembangunan kuil, tetapi selepas itu telah ditolak kerana berdasarkan kepada pelan jalan yang masih lagi tidak teratur, dan baru-baru ini sudah ada seolah-olah pecah tanah yang menimbulkan kerisauan kepada masyarakat yang beragama Islam di situ. Saya mengharapkan pihak menteri, mungkin kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan dapat menangani isu ini dengan yang terbaik.